Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan terus dengan tazkirah harian kita, dan kita pada hari ini kita akan lihat kepada surah Yunus, surah yang ke-10, ayat yang bermula daripada ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Sadaqallahul Azim. Pada tiga ayat atau 4 ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kita tentang keadaan atau sifat ahli neraka dan juga ahli syurga, dan apakah balasan bagi ahli neraka dan ahli syurga. Di sini penting untuk kita sentiasa mengetahui, untuk kita sentiasa peka dengan sifat ahli neraka dengan ahli syurga, kerana ini menentukan perjalanan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti tahu perbezaan antara jalan ahli syurga dan jalan ahli neraka, dan sifat ahli syurga dan sifat ahli neraka. Sifat ahli neraka yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni ada 4 sifat. Pertama, Allah kata innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak menaruh ingatan atau mengharapkan pertemuan dengan kami. Di sini diterjemahkan tidak menaruh ingatan akan menemui kami. Jadi la yarjuna liqa'ana, apakah maksudnya tidak mengharapkan pertemuan dengan kami? Di sini ulama tafsirkan la yarjun, yang pertama adalah mereka tidak takut. Mereka tidak takut akan pertemuan mereka dengan kami. Begitu. Jadi ini sifat yang pertama ni. Mereka tak kisah, mereka tak menghiraukan tentang hari akhirat. Pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah pada hari akhirat. Jadi mereka tidak takut akan hari akhirat. Pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hari di mana kita akan dihisap, amalan kita akan dihitung. Jadi mereka tak takut tentang pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang pertama. Kemudian ada juga ulama yang tafsirkan la yarjuna liqa'ana, mereka yang tidak mengharapkan, itu mereka tidak inginkan. Jadi kehidupan dia ni, dia tidak terlintas dalam fikiran mereka ini, ataupun tiada keinginan pada mereka ni akan pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi tak takut, yang ini tidak ingin untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifat pertama, dan ini menjadikan orang ni jauh dengan kosong, rohani dia kosong dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Jauh sekali orang ni. Jadi menggambarkan kita rohani yang kosong. Biasanya kalau kita lihat di kalangan orang Islam ni adalah orang yang tak solat. Orang yang tak solat, dia memenuhi kriteria ini. Pertama, dia tak takut.
dia tak takut dengan pertemuan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak takut dengan hari akhirat, sebab itu dia tak solat. Yang kedua, dia tidak mengharapkan pahala, dia tak takut dosanya dan tidak mengharapkan pahala. Ini yang membuat seorang itu jauh daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupnya ini tak ada keinginan untuk dia melakukan amal soleh. Semalam kita bincang tentang mereka yang minta dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh ni. Di antara sifat orang yang tidak beramal soleh adalah di dunia ni mereka tidak takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala, dan di samping itu mereka tidak mengharapkan pahala dia. Jadi dia tak takut dosa dan dia tidak inginkan pahala. Jadi bagaimana orang ni hidup dia begini? Hidup dia la yarjuna, dia tidak mengharapkan pertemuan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak fikir tentang dosa dan pahala. Itu tak fikir tentang dosa dan pahala. Kita mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada sifat yang pertama ni, tidak takut dosa dan tidak inginkan pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, waradu bil hayatid dunya, dan mereka reda puas hati, mereka berpuas hati dengan hayatid dunya, dengan kehidupan dunia semata-mata. Tadi jiwanya kosong, rohaninya kosong. Yang kedua ni, jadi yang dia ada jasmani saja. Jadi dia mencari kepuasan bukan kepuasan rohani dia, tapi dia mencari kepuasan jasmani dia, kata ulama. Kalau dia makan, minum, berpakaian, berkendaan, rumah, tempat tinggal, pangkat, harta, itu saja yang dia nak. Itu saja dia punya puas hati dia lah. Dia mencari kepuasan. Kepuasan ni adalah kepuasan kehidupan dunia semata-mata. Tak fikir tentang akhirat. Sebenarnya kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, mencari kepuasan nanti di akhirat nanti. Tapi dia dah puas dengan dunia rendah ini. Dia dah puas dengan kehidupan yang tidak sempurna ni, dia dah puas. Itulah kepuasan. Kepuasan hidup dia seharian ni, dia mencari kepuasan bagi jasmani dia. Contoh orang ni, apa saja dalam fikiran dia fikir tentang dunia, nak cari kepuasan dengan dunia. Kalau dia ada harta, dia akan haburkan harta itu untuk memenuhi kepuasan syahwat dia. Semua yang sedap-sedap dia cari, yang lazat-lazat, itu kelazatan dunia. Dia hanya cari kelazatan dunia, dan kita boleh kiaskan dengan manusia macam ini. Jadi itu yang sifat yang kedua, mereka puas hati dengan kehidupan dunia. Kemudian sifat yang ketiga, watma'annu biha, dan mereka rasa tenang, tentram dengan dunia ni. Dunia dia punya comfort zone dia lah. Dia tak nak keluar daripada kehidupan dunia ni. Tenang, tentram, itu as-sukun. Sukun ini itu hidupnya ni berpaut kepada dunia. Dia rasa tentram, dia rasa tenang ini dengan dunia. Sedangkan kalau sifat orang beriman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah ataupun dengan membaca Al-Quran ini, hati menjadi tenang. Dia tak cari ketenangan di situ. Dia punya ketenangan, dia cari ketenangan dia pada kehidupan dunia ni. Semata-mata dunia saja yang membuat dia tinggal. Bila saham dia naik, bila harta dia banyak, bila bisnes dia bagus, dia tenteram. Dia tenang. Dia tenang hidupan dia. Tapi bila semuanya merosot, dia tak tenang, dia tak tenteram. Ini berlawanan dengan sifat orang-orang beriman. Dia hanya merasa tenang. Jadi orang yang merasa selesa lah, dia dalam zon selesa. Dia tak nak keluar daripada zon selesa dia, itu dunia ni. Padahal di luar sana tu ada lagi kehidupan yang lebih luas lagi, lebih baik lagi, kita cakap adalah kehidupan akhirat.
Tapi orang ni dia dah puas hati dengan kehidupan dunia, dan hati dia terpaut, tenteram, tenang dengan kehidupan dunia ni. Jadi hidup orang ni, kalau kita lihat, semata-mata dunia. Itu kita takut hidup kita ni sekarang ni dah jadi kebiasaan. Manusia di mana-mana akan cakap tentang dunia saja. Mereka berkumpul cakap tentang dunia. Mereka mengeteh, bersarapan, lunch, makan malam, semua cakap tentang dunia. Semata-mata dunia saja. Itulah menjadi tujuan mereka ni. Setinggi-tinggi ilmu mereka, atau setinggi-tinggi tujuan kita, sebesar-besar perhatian mereka adalah kehidupan dunia ni. Seolah-olah di sinilah segala-galanya. Ada slogan kan, di sinilah segala-galanya, dunia ini segala-galanya. Itu Allah sifatkan orang-orang ahli neraka ni. Kemudian walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang tidak mengindahkan ayat-ayat kami. Ghafilun ni maksudnya lalai, orang yang lalai dengan ayat-ayat kami. Ulama terjemahkan mu'ridun, orang yang tidak mengindahkan, orang yang berpaling daripada ayat-ayat kami. Apakah ayat-ayat Allah SWT? Ayat-ayat Allah SWT boleh bermaksud ayat Quran. Satu ayat Quran itu tanda ayat Allah yang dibaca. Kemudian ayat-ayat Allah itu adalah ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan, kebesaran Allah SWT di alam ini. Jadi mereka ni orang-orang yang kita cakap berpaut dengan dunia ni, hidup mereka semata-mata dunia ni, jauh dengan Al-Quran. Pasal dalam Al-Quran ni tuan-tuan, hampir separuh Al-Quran ni, kata Imam Ibn Qayyim ni, ceritakan tentang akhirat. Hampir separuh cerita tentang akhirat. Jadi orang yang tidak mengharapkan akhirat, dia tak kenalah, tak match bila dia baca Quran. Hati dia tak dapat kita cakap match lah dengan Al-Quran ni. Ini bukan kitab kegemaran dia. Untuk apa lagi, untuk dia melihat kepada makna dia, kepada makna tadabbur tentang ayat-ayatnya, lagilah jauh lagi. Ini kita takut terkena pada kita. Ini Allah SWT sifatkan tentang orang ahli neraka ni. Bila kita belajar tentang sifat orang-orang ahli neraka ni, kita minta dijauhi daripada sifat itu, atau kita cuba untuk lari daripada sifat mereka ini. Itu mereka berpaling daripada ayat-ayat Quran. Dan kita lihat orang Islam sekarang ni, Allahu Akbar. Rasulullah SAW dulu, waktu masa Rasulullah SAW hidup, Rasulullah SAW mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an, ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaum aku telah menjadikan Al-Quran ni sesuatu yang tidak diindahkan. Itu Rasulullah berdoa tu kerana orang-orang Quraisy, kaum dia di sini ulama tafsirkan adalah orang-orang Quraisy, orang-orang Arab yang dia dakwah ni, mereka tidak indahkan Al-Quran. Sampai Rasulullah SAW mengadu kepada Allah SWT, bagaimana sekarang kalau Rasulullah SAW hidup, bukan orang kafir, bukan orang musyrik yang tidak indahkan Al-Quran, umat dia yang tidak indahkan Al-Quran. Maka sedih kalau masa Rasulullah SAW hidup saja, baginda sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah SWT sikap kaum dia. Kalau Rasulullah hidup, lihat orang yang tidak indahkan ayat-ayat Quran. Kadang ni orang ni dah boleh baca Al-Quran, kalau tak tahu baca Al-Quran satu hal. Kadang ada orang yang dah tahu baca Al-Quran, masih lagi tidak indahkan ayat-ayat Quran. Ini dia tak baca ayat-ayat Quran. Kalau dah tak baca, macam mana dia nak faham? Macam mana dia nak beramal? Allahu Akbar. Jadi ini adalah sifat ahli nar, sifat ahli neraka. Mereka jauh dengan Al-Quran. Allah
beritahu kita, Allah jelaskan di sini balasan mereka. Ulaika ma'wahumun nar. Mereka itulah yang dengan demikian sifat mereka di dunia ni, dengan 4 sifat yang tadi itu, tempat kediaman mereka, tempat tinggal mereka di akhirat adalah an-nar, neraka. Naudzubillah, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan daripada neraka jahanam. Bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan sebab kenapa mereka ni masuk ke dalam neraka. Disebabkan apa yang mereka telah lakukan, apa yang telah mereka usahakan di dunia. Apakah usaha mereka adalah di atas? Usaha mereka itu orang yang ingkar terhadap hari akhirat, orang yang tak nak fikir tentang hari akhirat, orang yang puas hati dengan kehidupan dunia, mencari kepuasan dunia semata-mata, dan orang yang tidak membaca Al-Quran, tidak mengindahkan ayat-ayat Al-Quran, peringatan Al-Quran. Ini sebab mereka dimasukkan ke dalam neraka, disebabkan keingkaran dan kedahakaan yang telah mereka lakukan. Kita mohon agar Allah SWT jauhkan kita daripada 4 sifat ni, 4 sifat ahli neraka. Kemudian Allah SWT menerangkan kepada kita tentang ahli syurga pula. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tengok tuan-tuan, biasanya iman akan digandingkan dengan wa amilus salihat, dengan beramal soleh. Jadi bila mereka beriman dan beramal soleh, dengan iman dan percaya, beriman ni adalah terutamanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada akhirat, dan beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul. Kita katakan semua rukun iman ni. Bila mereka dah beriman atau percaya dengan rukun iman ini, selanjutnya mereka beramal soleh. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan balas mereka? Yahdihum rabbuhum yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah akan pimpin mereka disebabkan iman mereka tu. Di sini ada 2 tafsiran. Satu, Allah akan pimpin mereka, Allah akan tunjuk mereka jalan yang benar di dalam kehidupan dunia. Allah pimpin, Allah beri hidayah kepada mereka. Kerana hidup di dunia ni, kita akan melalui liku-liku, sakit, sihat, kaya, miskin, senang, susah, gembira, suka, duka. Seorang itu tak akan terlepas daripada liku-liku kehidupan ini yang dia akan hadapi. Tetapi orang yang berjaya ni, orang yang selamat ni adalah orang yang terpimpin. Kalau dia miskin, dia di atas petunjuk. Kalau dia kaya, dia ada di atas petunjuk. Kalau dia senang, dia ada atas petunjuk. Kalau dia susah pun dia ada. Kalau dia sakit pun dia di atas petunjuk. Itu yang kita tak boleh elakkan diri kita daripada perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala dah takdirkan ke atas kita. Tapi yang kita nak adalah biarlah kita terpimpin walaupun dalam keadaan apa, situasi apa pun kita berada ni, kita dalam keadaan terpimpin. Dan ini boleh terjadi bila seorang itu beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu Wa Taala akan pimpin bagaimana untuk dia menghadapi keadaan dia. Yahdihim rabbuhum biiman. Dengan iman ni Allah Subhanahu Wa Taala memberi dia, memimpin dia. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita tak tahu jalan, kita sesat, kita tak tahu macam mana nak jalan nak sampai kepada tempat ni, kepada satu destinasi. Cakaplah di KL, kita tak tahu. Ada orang tu cakap, kau ikut aku aja, kau ikut aku akan tunjukkan kau jalan ni. Kita akan ikut dia, jalan susah, kita akan belok sana belok sini, dia ikut. Bila sampai je lega betul kita. Kerana apa? Kerana kita dipimpin, dipimpin sampai ke destinasi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan pimpin orang ni. Ini yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami, pimpinlah kami
pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus yang sampai ke destinasi kami itu sampai ke syurga. Jadi tafsiran yang kedua, yahdihim rabbuhum bi imanihim, Allah Subhanahu Wa Taala akan pimpin mereka dengan iman mereka itu terus masuk ke dalam syurga. Bagaimana? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan menukar bentuk amalan mereka ini, Allah akan tukar pertama kali dikubur itu menjadi seorang lelaki yang tampan, seorang lelaki yang handsome, yang bercahaya. Bila orang ni tanya, siapa engkau? Akulah amalan kau di dunia. Jadi dan dia lelaki ni akan pimpin orang ni terus masuk ke dalam syurga. Itu kalau amalan dia baik. Tapi bagi amalan orang yang buruk amalan dia, Allah akan bentukkan atau Allah akan rupakan amalan dia dalam bentuk lelaki yang paling bodoh, paling busuk sekali. Dan orang ni bertanya, siapa engkau? Akulah amalan kau yang buruk di dunia dulu. Kita mohon kepada Allah SWT agar kita dapat beramal soleh dan akan memasukkan kita ke dalam syurga. Jadi dengan amalan mereka ni, Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga. Itu kita mohon Allah pimpin kita di dunia ni untuk beramal soleh. Dan ada ulama yang tafsirkan Allah akan pimpin mereka ini untuk beramal soleh, dan kemudian Allah akan pimpin kita untuk masuk terus ke dalam syurga. Allah sifatkan syurga tajri min tahtihimul anhar fi jannatin naim. Itu sungai-sungai yang mengalir, sungai-sungai yang mengalir di sekitar mereka tu. Banyak sungai di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Dan apa ucapan mereka bila mereka masuk syurga? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Doa mereka, ucapan mereka di dalam syurga adalah subhanakallahumma, subhanak, maha suci engkau, Allahumma, ya Allah. Mereka memohon kepada Allah, maha suci engkau dan maha suci engkau daripada segala kekurangan, wahai Tuhan. Jadi doa mereka ataupun tasbih, ucapan mereka adalah dalam bentuk tasbih. Mereka bertasbih, dan ini sesuai kerana di dunia mereka tentram, mereka mencari keridhaan Allah dengan mereka banyak berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila masuk di dalam syurga, ucapan mereka adalah tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang itu akhir zaman di mana manusia tak ada makan, kekurangan makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah mereka makanan mereka? Rasulullah cakap adalah tasbih, tahmid dengan takbir. Mereka bertasbih, mereka bertahmid, mereka bertakbir. Itulah mereka di dunia. Bila di akhirat, begitu juga mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ucapan penghormatan mereka adalah salam. Salam itu selamat sejahtera. Wa akhiru da'wahum, dan akhir doa mereka anilhamdulillahi rabbil alamin adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Lega hati mereka kerana dapat masuk ke dalam syurga. Akhirnya mereka sampai ke destinasi kita. Kita ni adalah dalam perjalanan kita pulang ke syurga. Kita tak tahu apa yang kita akan hadapi. Adakah kita akan sampai ke destinasi kita, iaitu syurga, atau sebaliknya kita akan dicampakkan ke dalam neraka. Itu yang kita takut. Kerisauan kita adalah adakah kita akan selamat daripada neraka, adakah kita akan selamat daripada neraka, adakah kita akan selamat masuk sampai ke dalam syurga atau tidak. Itu sepatutnya menjadi dunia ini hanyalah kita je mazra', iaitu kita punya tempat tumpangan saja, tempat kita beramal, tempat kita bercocok tanam untuk di akhirat nanti. Tujuan kita adalah akhirat. Tujuan kita ada hidup di dunia ni adalah untuk akhirat. Jadi ini yang Allah Subhanahu Taala
nak stres di sini, nak tekankan di sini, iaitu tentang mereka yang beriman dan beramal soleh, dan mereka yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Dan apakah balasannya? Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam golongan mereka yang beriman dan beramal soleh, dan dimasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza, amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.